Okay, untuk makluman, link kehadiran telah disertakan. Boleh isi link kehadiran tersebut. Sementara kita menunggu lagi yang lain-lain, saya akan mulakan sebentar lagi. Okay, boleh saya mulakan ya. Saya mulakanlah sesi Jerayawara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua jemputan yang hadir, especially kepada Seksyen Perkhidmatan Teknikal dan Penyelenggaraan ataupun Jabatan Harta Bina. Kemudian saya UTMCS memanggil daripada sekolah dan juga fakulti. Untuk sesi Jayawara pada pagi ini, agendanya adalah sebelum tu kita mulakan majlis. Kita mulakan majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Okey, baik. Mohon Encik Nizam lah kot untuk merekod kita punya sesi pada pagi ini. Terima kasih banyak. Ini merupakan sesi yang kedua. Saya terlebih dahulu, saya Samsul Sarip, merupakan Timbalan Pengarah UTMCS Kuala Lumpur. Bersama saya Timbalan Pengarah Dr. Syazwin, Madam Tan ada, Cik Huda ada, kemudian kita ada Cik Nizam bersama dengan kita. Dan terima kasih kepada yang dapat hadir pada sesi pagi ini, iaitu sesi Jerayawara ataupun Road Tour UTMCS lah. Agenda Jerayawara, saya mohon maaf kepada pengarah saya, pengarah iaitu Prof Adil ada hal pada pagi ini, jadi saya akan mewakilkan pada sesi kali inilah, sesi Jerayawara pada hari ini. Agenda ataupun Jerayawara pada pagi ini adalah yang pertama adalah untuk sesi pengenalan kepada UTMCS. Hala tuju UTMCS, apa dia UTMCS ya. Walaupun dah tahu, jadi tujuannya adalah untuk lebih kenal UTMCS. Yang kedua tentang pencapaian Greenleaf. Yang ketiga penerangan tentang Greenleaf 2021, iaitu tahun lepas punya Greenleaf resultnya. Dan yang terakhir adalah moving forward 2022. Jadi terima kasih kepada yang dapat hadir, iaitu daripada SPTP, sekolah dan juga fakulti. Tujuan utama Jerayawara adalah untuk menyampaikan hala tuju pejabat pelestarian kampus dalam memacu agenda kelestarian di UTM, dan juga tujuan adalah khusus kepada tiga unit inilah.
Okey, latar belakang UTMCS walaupun dah tahu latar belakang UTMCS, mula ditubuhkan pada 2015, dipanggil Pejabat Kampus Kelestarian ataupun UTM Campus Sustainability pada 2015 dengan tujuan utama bagi merumuskan kampus rendah karbon untuk institusi pengajian tinggi. Itu pada asalnya lah. Kemudian Prof Fadil lah, ini merupakan daripada Prof Fadil, dan Dr. Syazwin masuk, saya pun masuk pada 2019 hinggalah kini. Lagi tempohnya tak lama lagi lah untuk semua timbalan pengarah dan juga pengarah. Dan kemudian mempromosikan lingkungan ekonomi dan masyarakat yang seimbang dengan cara yang lebih tersusun dalam hal penggunaan sumber daya serta hemat untuk memenuhi fungsi. Pertama, memenuhi fungsi pengajaran, yang penting pengajaran, penyelidikan, operasi dan masyarakat. Itu dia punya function lah di UTM. Okay. Kelebihan utama menerapkan model kelestarian kampus di UTM adalah dengan mempromosikan persekitaran makmal hidup. Itu tujuan menerapkan model kelestarian yang berpotensi untuk amalan kelestarian pendidikan kampus. Dia mesti ada pendidikan, mesti ada penyelidikan, operasi dan pelibatan masyarakat. Itu dia punya fungsi dia lah. Kemudian kampus untuk pencapaian akademik dan juga untuk mempromosikan komuniti kampus yang lestari, memenuhi inisiatif kelestarian. Kemudian apa dia objektif UTMCS? Itu yang paling penting. Objektifnya kampus UTMCS bergerak menuju hub institusi pengajian tinggi di bawah jaringan universiti lestari di seluruh negara. Kita punya tujuannya. Penglibatan dan memperkasakan di antara pihak berkepentingan iaitu rakan dalam dan luar, networking, dan mesti menjalani semangat matlamat pembangunan lestari. SDG itu adalah kita mesti ada semangat SDG, gagasan sejahtera UTM DNA, dengan tagline yang penting iaitu no one left behind. Itu yang paling penting, no one left behind. Kemudian fungsi utama dia UTMCS ini paling penting kalau pihak SPTP, pihak sekolah dan juga fakulti majoriti dia kena faham apa dia fungsi UTMCS. Di KL pun masih lagi mencari apa dia tor saya di UTMCS kan. Masih lagi bertanyakan apa dia. Yang paling kena tahu iaitu UTMCS sebagai sekretariat pengurusan kelestarian. Yang tu paling penting, sekretariat pengurusan kelestarian ataupun jawatan kuasa pemandu JPU. Pelestarian, task force dalam green manager. Itu dia punya fungsi utama dia. Task force dalam green managers menyokong jawatan kuasa sedia ada di PTJ mengenai kelestarian. Kita sebagai TMC sebagai sekretariat, bukannya kita nak buat program, maksudnya kita menggalakkan SPTP, sekolah, fakulti bergerak, dan kita sebagai sekretariat. Yang kedua, Toroka dan rundingan pelaburan pelestarian kampus, projek translational ataupun dana luar, showcase living lab. Kita menerokai dana-dana untuk berkaitan tentang kelestarian di UTM lah. Nombor 3, pelaporan dan dokumentasi. Laporan tahunan, berita penerbitan, hasil berasaskan pendidikan ke arah kemampuan lestari lah. Kemudian didorong dasar dan menerapkan budaya kelestarian merentasi PTJ melalui program, inisiatif dan juga perancangan strategik. Itu dia punya fungsi utama bagi UTMCS. Ada 4. Jadi kita ni sebagai sekretariat, kita meneroka, kita membuat pelaporan dan kita menerapkan budaya kelestarian di PTJ melalui jayawara seperti inilah. Apa dia fungsi TMCS, tu yang kami kena buat sedikit jayawara ni lah. Okey, Zam, next. Ini merupakan kronologi
UTM-CS. Penubuhannya sejak 10 tahun yang lalu. Saya tak sedar kita dah wujud 10 tahun yang lalu. Saya pun masuk pada 2019. Ni pada timeline yang ujung sekali tu baru saya masuk. Pada 2010 ni bermula sebagai sukarela ataupun inisiatif sukarelawan program lah. Bermula dengan program. Kemudian mulalah mewujudkan polisi kelestarian kampus version 1. Dah ada polisi kelestarian kampus version 1 mula pada 2010. Kemudian pada 2011 hingga 2013, unit kampus kelestarian melaporkan pada pejabat aset dan pembangunan. Itu mula-mula. Kemudian makmal hidup, ada 3 makmal hidup telah dilancarkan. Yang pertama, makmal hidup pertama iaitu Akil Lestari. Makmal hidup kedua, pejabat hijau, Green Office, dah ada dah. Kemudian makmal hidup yang ketiga, pengurusan tenaga mampan. Ni pada 2011 hingga 2013. Kemudian pada 2013 hingga 2014, pejabat pelaksana kampus sebagai sebuah pusat kos sendiri. Dah mula dah pusat kos sendiri. Tapi dilaporkan kepada Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pembangunan TNCP. Okey, pada waktu itu. Kemudian Majlis Pelestarian Kampus dilancarkan. Dah ada dah Majlis Pelestarian Kampus telah dilancarkan. Kemudian makmal hidup telah berkembang lagi kepada 3, iaitu makmal hidup 4, Pusat Kitar Semula Bayo. Makmal hidup 5, Sekolah Hijau. Dipanggil Green School lah kan. Kemudian makmal hidup 6 dipanggil Community Hijau, Green Community. Seterusnya di 2015 hingga 2016, pejabat pelestarian kampus tadi yang telah diwujudkan melaporkan kepada TNCP juga dan memberi tumpuan kepada keuangan mampan. Kelestarian keuangan lah, kita nak jaga dia punya sustainability dari segi keuangan tersebut. Projek pameran, banyaklah pameran pada waktu itu, dan inisiatif di seluruh kampus telah mula dijalankan, melibatkan komuniti juga pada 2015. Okey, seterusnya pada 2017 hingga 2018 dia bertukar, UTM-CS melaporkan kepada pejabat hartabina. Dia pejabat hartabina pula, duduk di bawah pejabat hartabina. Dengan tumpuan kepada membangunkan inisiatif SDG. Pada kita dah mula menerapkan SDG, matlamat pembangunan SDG tersebut. Kemudian penyelidikan berimpak tinggi, dan seterusnya Green Leaf UTM mula diperkenalkan. Penilaian Green Leaf di peringkat dalaman dulu. Kita belum baru menilai di peringkat dalaman, tidak membawa kepada cita karisma pada waktu itu. Dan wujudnya tabung endowment kelestarian. Kemudian 2 lagi makmal hidup telah dilancarkan, iaitu yang ke-7 pengangkutan mampan dan yang ke-8 biodiversity. Kita ada 8 makmal hidup di GTM. Dan sehingga 2019 hingga 2020, ini sejak 10 tahun yang lalu, pejabat pelestarian kampus telah bertukar dan laporannya kepada Naib Chancellor. Kita telah duduk di bawah Naib Chancellor lah. Mewujudkan polisi kelestarian version 2. Dah ada version yang kedua lah. Yang ni yang terkini. Polisi kelestarian kita dah ada. Macam mana nak dapat kuang polisi ni? Di laman sesawang UTM Campus Sustainability lah. Iaitu sustainable.utm.my. Kita punya address. Memberi tumpuan kepada penstrukturan semula tadbir urus governance lah, dan kerja-kerja keurusetiaan. Yang ni yang kita telah strukturkan semula, dengan kerangka kerja takbir urus kemampanan 2030. Ini kita fokus kepada yang ini. Mentakrifkan semula pelan tindakan kelestarian UTM yang berkaitan dengan World in 2050, TWI 2050 lah. Ini kita punya takrif semula pelan tindakan kelestarian UTM berpandukan pada TWI 2050. Yang ini, kronologi ini terdapat dalam kita punya buku ataupun Sustainability Report 2020 yang kita
telah tulis, UTMCS tulis dan diterbitkan pada tahun lepas, 2021 diterbitkan, pelaporan pada 2020. Itu source utama dia, ada dalam buku ni ya. Jadi buku ni boleh didapatkan secara percuma dan boleh download dalam laman sesawang kita, laman web sustainable.utm.my. Kita punya laman web ada kat sini ya. Kat sini. Ada dalam ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada next. Ini merupakan jawatankuasa pemandu kelestarian kampus. Dalam buku ni pun ada kita punya jawatankuasa pemandu kelestarian kampus pada muka surat 3.7. Sama ada Campus Sustainability Steering Community ataupun jawatankuasa pemandu kelestarian. Source-nya tak ditulis dalam tu source-nya ya. Jadi di peringkat atas adalah Jawatankuasa Pengurusan Universiti iaitu JPU dan kita ada Jawatankuasa Pemandu JPU Pelestarian Kampus. Sekretariatnya adalah UTMCS. Di bawahnya adalah melibatkan Operation Officers Office, melibatkan Sustainability Residential College, Kolej Kediaman, kemudian UTM-KL, kita ada UTM Pagoh dan Sustainability Student. Pelajar lah. Dia melibatkan operasi pejabat, Kolej Kediaman, UTM KL, Pagoh dan juga pelajar. Di bawahnya adalah komiti-komiti yang kita telah tetapkan. Di bawah komiti adalah dia punya tim. Kemudian kalau pejabat, kita ada Green Managers, Sustainability Coordinator. Kalau di bawah Kolej Kediaman, kita ada Sustainability Coordinators. Panas pula bilik saya ni ya. Kemudian di bawah UTMKL, dia ada Green Managers juga dan juga Coordinator. Pagoh pun sama, Green Manager dan juga Coordinator, dan pelajar dia ada Coordinator lah. Itu adalah merupakan jawatankuasa pemandu kelestarian yang kita boleh dapatkan dalam buku laporan Sustainability Report UTMCS. Okey, seterusnya yang tu Sustainability Pillars. Yang ini pun juga sumbernya daripada buku pelaporan. Ni, yang ni sama ya. Iaitu terdapat 3 tonggak kemampanan. 3 tonggak seperti yang saya yang dipaparkan, iaitu tonggak dia ada social, ekonomi dan environmental. Social, ekonomi dan alam sekitar. Kalau kita lihat dia punya pillars, terdapat social iaitu warna berilah kan improve functionality and quality. Kemudian stimulate innovation, itu adalah social, create conducive campus environment dan juga improve relationship. Itu adalah dia punya under social. Kemudian kita ada under ekonomi yang berwarna biru, reduce cost. Ini melibatkan ekonomi lah, keuangan, labor cost, joint force and synergies, monitor material management, efficiency dan juga improve competitiveness of the university. Di bawah alam sekitar yang warna hijau tu adalah hazardous substance. Kemudian kita ada reduce raw material and energy usage, anticipate regulation, reduce environmental impact. Ini adalah rujukan utama kita. Produce less pollution and waste. Bagaimana kita nak produce less pollution using few material resources, itu under environmental ataupun alam sekitar. Itu adalah kita punya pillars di bawah social, ekonomi dan juga environment. Sumbernya ada dalam buku ini ya. Okey, seterusnya adalah melibatkan UTM respond ataupun the role of UTM. Ini pun juga ada dalam buku pelestarian sustainability report pada muka surat 3.2 ya. Semuanya maklumat ni adalah dirujuk dalam buku laporan. Okay, dalam kelestarian kita ada institution strategi, kita ada governance, coordination and empowerment dan juga networking, capacity building.
Untuk institutional strategy, bagaimana what tu yang kita adopts a policy driven approach with integrates master plan, blueprint and action plan across sectors. Kemudian bagaimana nak laksanakan dia? How? Kita ada ETM Global Plan, kita ada Envision 2025. Itu kita punya rujukan untuk menjawab pada soalan what tadilah. Pada takbir urus, governance, bagaimana dipanggil there is an organisation structure that oversees matter related to sustainability at UTM. Bagaimana kita nak laksanakan adalah menggunakan University Management Group lah ataupun yang kita telah wujudkan, iaitu Jawatan Kuasa Pemandu Pelestarian. Ini kita ada. Kita dah ada Jawatan Kuasa Pemandu Pelestarian dan juga kita merujuk kepada UTM Campus Sustainability Policy. Kita merujuk kepada polisi yang kita ada. Okay. And then kepada Coordination and Empowerment, UTM Campus Sustainability dedicated division which coordinates and drives implementation of sustainability. Bagaimana kita nak melaksanakan report tu Jawatan Kuasa Pemandu. Kita mestilah mereport. Kita ada mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Pemandu, JPU, Pelestarian Campus, and then work in synergy with diversion faculties and school, coordinate data collection and reporting at the university level. Yang ini adalah penting untuk kita melaporkan segala aktiviti program yang kita telah lakukan ke dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pemandu. Dan akhir sekali adalah networking and capacity building. Yang ini engage with the partner, networking for project collaboration, education, research, professional development, activities and sustainability. Yang ini bagaimana kita nak laksanakan adalah collaboration dengan local, international, national dan juga international partner lah. Yang ini adalah penting seperti yang UTMCS telah laksanakan, ada networking untuk melaksanakan networking and capacity building. Okey, seterusnya juga merujuk kepada muka surat 3.3 dalam buku pelaporan ataupun dalam sustainability report, iaitu tentang sustainability operation monitoring framework lah ya. Next Cik Nizam. Okey, sustainability operation framework yang ini. Sebelah-sebelah aja dengan UTM respond. Sebelah. Okey, yang ini berkaitan tentang function, proses ataupun UTMCS. Dia melibatkan planning, auditing, communicate, initiative, reporting dan improvement. Itu adalah proses UTMCS. Merancang, kita kena merancang daripada input yang ada dan kita kena ada buat auditing, communicate. Banyak kita berkomunicate seperti inilah. Kita berkomunikasi dengan untuk pada sesi pagi ini, sesi Jerawara ini pagi ini adalah bersama tiga tadi tu, SPTP, sekolah dan fakulti. Kita buat inisiatif. Kita reporting, mereport dan proof bergantung kepada input yang ada. Input kita adalah energy, water, transport, resources, information, staff dan student. Kemudian dia dikawal oleh kita punya polisi yang ada, Envision 2025, Sustainable Framework 2030. Kita dah mula mewujudkan Sustainable Framework 2020 dengan mekanisme ataupun mekanisme feedback, infrastructure dan risk assessment yang kita ada. Kemudian kita dapatlah output kita iaitu berkaitan tentang emission, untuk reducekan emission, wastewater, bagaimana kita nak manage wastewater, waste management, human capital, research dan services. Itu adalah kita punya monitoring framework, terdiri daripada input, control, output dan mechanism. Itu adalah, ini pun ada dalam kita punya Sustainability Report 2020 pada muka surat 3.3. Boleh download Okey. Seterusnya Cik Nizam, yang ini merupakan kita punya governance framework. Ini pun ada governance framework. Ini dia patutnya letaklah situ nanti UTM Sustainability Report 2020. Sekejap mana dia Saya tarik
Ya ini governance framework. Apa pula? Okey, tak apa. Ada. Uh, melibatkan strategic priority area SPA 1, kita panggil SPA 1 lah, iaitu strategic priority area 1. Apa dia? Nanti kalau dengan SPA 1 nanti boleh tahulah itu adalah strategic priority area 1 net zero carbon campus. Net zero carbon campus, apa dia komponen-komponen yang ada? Yang ada adalah climate, buildings, energy, mobility, transportation, green and reserve area. Itu adalah di bawah SPA 1. Kemudian di bawah SPA 2 ataupun Strategic Priority Area 2, kita ada ekosistem resilient. Apa dia komponennya? Melibatkan air, udara dan juga biodiversity. Okey. Kemudian SPA 3, telefon pula apa bunyi? Biarkan. SPA 3, Sustainable Responsible Consumption. Komponen-komponen yang terlibat adalah awareness, smart waste monitoring, product innovation, life cycle analysis dan green procurement. Ini adalah kita punya SPA 3. Kemudian SPA 4, health and well-being. Kita fokus kepada komponen life balance, happiness index. Ini penting, happiness index di kalangan staff kita dan juga staff kita lah. Dan juga balance nutrition, human rights. Itu SPA 4. Kemudian SPA 5 melibatkan SDG localization. Kejap lagi kita pergi kepada localization. Apa dia localization? Penyentepatan. Kita lokalkan SDG yang ada secara global dan kita mappingkan dengan lokal lah. Itu dipanggil SDG localization. Komponen-komponen dia melibatkan capacity building, engagement, support and planning, framework, tools and execution. Okey. Dan yang terakhir melibatkan SPA 6, iaitu networking and partnership. Komponen yang terlibat adalah volunteerism, government, academia, industri, civil society. Di sebelah kiri itu adalah dia punya fasa lah. Fasa untuk kita pergi kepada governance framework 2030 daripada phase 1, PGU fasa 2 dan 3, phase 2, envision, dan post 2025 lah. Itu kita punya moving forward lah untuk kepada government framework. Okey. Seterusnya iaitu slide yang seterusnya. Ini merupakan SDG in UTM. Dia berbentuk mentol tu. Kalau berbentuk mentol tu merupakan dia punya idea lah. Idea dia terdiri daripada governance, kemudian di bawahnya adalah learning and teaching, especially pada SDG 4. SDG 4 merupakan quality education. Kemudian di bawahnya kita ada elemen research. Research melibatkan SDG 9, 2, 3, 7, 12, 14 dan 17. Okay, dan ada dia punya elemen yang di role and responsibilities, iaitu emerging society, global partnership, resources, organisation, termasuklah polisi, program initiative, input, output dan delivery dan juga impact. Kemudian di bawahnya ada leadership, iaitu Sustainable Development Goal lah, SDG. Ini penting, dia punya bentuk ideanya adalah seperti learning, teaching, research and leadership. Okey, yang ini seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, ini adalah yang saya sebutkan tadi, localization of SDG at UTM. Ini ada dalam buku pelaporan. Pada buku berapa ya? Saya ada kalau saya nak jumpalah. Dalam buku kita punya sustainability report. Source-nya 2020. Okey, kalau kita lihat kita localizekan antara total indicator at the global level. Kita ada indicator
di global kita bandingkan dengan indikator that we are localized at UTM level. Kita telah localkan kita punya indikator tadi di peringkat UTM iaitu Y, dan Z adalah percentage kita. Kalau kita lihat yang X tu, yang bertanda X ke atas semua tu, bagi no poverty 14 adalah secara global, dan kita mappingkan yang sesuai bagi UTMCS kita ada 7. Jadi 50% lah, separuh. Untuk SDG 2 secara global kita ada 13, dan bila kita lokalkan dengan UTM saja kita hanya ada 4. So dapat 30.8% lah. Begitu juga dengan SDG 3. Kita ada 22.2%. Itu SDG 3. Kemudian SDG 4 iaitu Quality Education. Daripada 11, kita lokalkan dengan UTM kita ada 8 sahaja. Okey, baru jumpa. Ni dia. Pada muka surat 3.10. Iaitu yang ini, yang seterusnya adalah Quality Education. Kita ada 11, kita bandingkan dengan di UTM kita ada 8, so kita dapat 72.2%. Maksudnya tak semualah kita cover dengan global. Yang ini adalah Gender Equality, SDG 5. Kita ada di global ada 14, dan di UTM ada 9, kita dapat 64.3%. Kemudian SDG 6, Clean Water and Sanitation. Kita ada banyak ya. Kita ada 11 dan di UTM ada 10. Jadi 90.9% lah. SDG 7, SDG 7 ni macam ada ekstra sikit daripada global. Global ada 6, di UTM kita ada 7, ada ekstra 1. Okey, dalam ni ada sampel bagi SDG 4 saja. 8 begitu juga 8, 58.8%, 9 41.7%, 10 kita ada 27.3%, 11 kita ada 86.7%, 12 kita ada 69.2%, Climate Action kita ada separuh, Life Below Water SDG 4 kita ada separuh, Live Online kita ada 57.1% dan juga 16 43.5%, networking kita ada 28%. Itu adalah yang kita telah localizekan. Ni dipanggil localization of SDG at UTM. Itu maksudnya. Okay, next. Seterusnya melibatkan prestasi dalam SDG tentang penyelidikan. Ini juga dalam kita ada buku dalam buku Sustainability Report ya. Ini melibatkan prestasi dalam SDG, melibatkan penyelidikan. Kalau kita bandingkan no poverty kita ada 1, iaitu berbanding dengan 2. Kita ada 2 lah dari segi penyelidikan. Kemudian nombor 2 kita ada 31, dan kita di UTM kita ada 35 lah. Okay, X dan Y itu tadi. Ini melibatkan penyelidikan, bermaksud kita ada 1097 total paper publish. Kita ada 1522 total grants. Total amount grant kita adalah yang tertera lah. Okay. Yang ini kemudian bagi SDG 17 kita tak ada data lah, not applicable data untuk SDG 17 dari segi penyelidikan. Okay. Kalau kita lihat kat sini, yang paling tinggi adalah SDG 7. Nampak SDG 7 ada 297 dan kita ada 247 penyelidikan lah. Total number of penyelidikan. Kemudian seterusnya Nizam. Yang ini adalah merupakan prestasi SDG keseluruhan, melibatkan the THE Impact Ranking. THE adalah Time Higher Education Impact Ranking, melibatkan kelestarian lah. Okay. Kalau kita lihat prestasi UTM taklah teruk sangat dan
tak adalah lah dia improve sangat. Kalau kita perhatikan SDG 9 ni merupakan kita punya orang kata kita punya output lah, kita punya output yang paling tinggi, iaitu melibatkan nilai dia 90.3. Ni markah kita. Markah kita bagi SDG 9, iaitu Industry, Innovation and Infrastructure. Kita tinggi kat situ. Yang seterusnya yang kita tinggi lah, yang kita boleh bawa kepada THC Impact Ranking yang boleh menaikkan ranking kita adalah SDG 17, iaitu 78.5 markah kita. Kemudian SDG 13 Climate Action 69.5, walaupun dia tak berapalah sangat tinggi sangat. Seterusnya adalah SDG 16 69.5, dan kita ada SDG 11. Yang ini kita bermaksud kita punya SDG ni sangat datanya available, data available. SDG, walaupun kita lihat SDG 1 kita pernah cuba untuk memasukkan menggunakan input SDG 1 no poverty, tapi kurang markahnya situ, maksudnya datanya kurang lah, maksudnya data kurang. SDG 3 kenapa kita tak masuk? SDG 3 ni kebanyakannya adalah health and well-being. Masih tidak cukup data yang kita ada, walaupun dia melibatkan aktiviti health and well-being, tetapi sebenarnya dia more kepada medical health, macam itulah. So siapa yang fakulti yang lebih kepada berat kepada medical university, dia data dia banyaklah melibatkan research dari segi penyelidikan ataupun research medical lah. Yang tu kita tak masuk. Okay. Kemudian SDG 4 iaitu Quality Education, kita agak kurang datanya di sini walaupun kita kuat dengan SDG 4, tapi data yang kita ada terhad untuk kita dapatkan. Jadi kita boleh naikkan dengan adanya sesi begini untuk kita naikkan SDG 4. Semua SDG ni tak semua SDG kita masuk dalam THE. Tu yang not available tu tak laporkan. Not available tu kita tak laporkan. Yang kita laporkan dia memilih 4, jadi kita cubalah sejak 2019 hingga 2021 ni kita cuba yang tertera sahaja. Maksudnya yang ada number ataupun figure ni, yang itulah yang kita pernah hantar. Dan not available tu kita tidak berapa yakin yang kita ada data. Contohnya SDG 7. Kita tak masuk SDG 7 walaupun kita ada banyak research kat situ, tetapi ia melibatkan renewable energy. Dia tanya tentang renewable energy di dalam kampus. Itu yang menjadi masalah kepada kenapa data tu kita tak ada. Dia menilai kepada renewable energy di dalam kampus. Contohnya solar, walaupun kita ada solar di UTM-KL, tetapi kita tidak menggunakan energi tersebut kepada kita jual. Jadi itu tidak memberi apa-apa manfaat kepada UTM. Jadi saya berpendapat bahawa dengan adanya operasi ataupun SPTP untuk mengadakan solar kita sendiri. Contoh bila kita ada solar, bila kita design bangunan, kita cuba masukkan elemen renewable energy itu. Bila kita dah plan, maksudnya kita kena plan ke arah smart building, mewujudkan solar kita sendiri, barulah kita ada data dan barulah kita boleh masuk ke dalam SDG 7 ni. Dia selagi kita tak gunakan, kebanyakan projek yang kita ada kita bagi kepada komuniti. Yang itu dia tak ambil kira. Dia mestilah solar tersebut di dalam UTM dan kita guna balik tenaga tu. Contoh yang paling ketara, solar lah. Kita tak ada solar farm
untuk kegunaan menjimatkan tenaga kita sendiri. Yang itu kita kena boleh fikirkan bagaimana. Dan juga kita ada sungai di dalam UTM dan kita boleh jana elektrik menggunakan sungai tersebut. Pandangan saya is possible lah kalau nak membuat atau membina dipanggil micro hydro UTM. Kemudian tenaga tu kita gunakanlah untuk menjimatkan tenaga elektrik di UTM. Itu maksudnya kenapa not available lah. Itu contoh bagi SDG 7. Begitu jugalah dengan SDG. Doktor boleh tanya tak? Boleh Zuzik. Kalau yang 7 tu, yang penggunaan solar tu, berapa persen doktor? Kalau macam contohnya yang tahun 2022 ni, KL ada buat yang parking kat depan PSZ tu, kita dah gunakan tenaga solar untuk apa ni? Untuk cerahkan ruang parking lah di depan PSZ tu. Dan juga apa ni? Nak tahu berapa persen? Dia punya pelaporan tu ada di mana tu Cik Zuri? 2021 belum siap lagi doktor. 2022 baru siap. Itulah. Okey. Ini dalam perancangan lah ya? Tengah buat. Baik. Dia punya keluasan, dia punya solar tu tak nampak lagi saya rasanya Cik Zuri, solarnya. Mungkin doktor tak perasan. Di blok PA dah ada kat panel kat atas tu. Ada kat atas dia. Okey. Itu nanti dia punya mohon pejabat kita nak laporkan THE Impact Ranking pada tahun ini, iaitu bulan 9 tak silap saya. Jadi kalau kita boleh dapatkan data nanti Cik Zuri boleh kemukakan lah ya data tersebut. Maksudnya tu membantu tu. Tu sangat membantu. Seperti itu. Okey, boleh doktor. Terima kasih Cik Zuri. Memang kita memerlukan. Assalamualaikum doktor. Salam puan. Nak tanya, sorry mencela sikit. Recently kan kita UTM JB kita ada apply untuk GET program tu, GET program tu. And currently sebenarnya supply untuk UTM JB kita dapat daripada renewable energy dari TNB. TNB tu maksudnya maknanya supply yang kita dapat tu datang daripada RE. Renewable energy. Ya betul. Kita ada sijil dia kita bila yang itu boleh dikira ke tak? Tu boleh dikira tu Puan Azri. Nanti bagi tahu UTMCS, mungkin boleh share maklumat tersebut kepada UTMCS. Maklumat yang kami perlukan adalah RE tu di mana? Kalau RE tu di dalam UTM lagi bagus. Currently di RE itu bukan dalam UTM lah. Kita memang dalam proses untuk bina solar kita sendiri. Tapi buat masa ni kita guna yang TNB punya lah. Ni Puan. Dalam sijil dalam sijil kita dengan TNB tu bila kita apply tu dia ada mention lah dekat mana nanti kita bila kita dapat sijil tu kita boleh share lah. Baik. Sijil tu penting. Sijil yang renewable energy tu digunakan tenaga tu ke dalam UTM kan? Betul. Tapi dalam perancangan SPTP nanti akan mewujudkan solar farm lah kot nanti ke? Kita akan buat solar kita sendirilah insyaAllah. Yang tu kita jangka kita akan tender dalam tahun ni lah doktor. Okey, kena prosesnya cepat ya Puan. Sebab kita memerlukan data ni. SDG 7 ni datanya tidak ada. Yelah sebab sebelum ni memang tak ada. Kita ada kecil-kecil sikit-sikit je lah dekat fakulti, dekat SKT dengan SKE. Yang itu boleh kita laporkan tapi dia punya persen dia sangat sikit. Sangat kalau kita kecil. Ada banyak boleh kita masuk. Sangat kecil. Tapi usaha tu ada insya-Allah. Terima kasih Puan, terima kasih Cik Zuri. Alhamdulillah. InsyaAllah pada data akan datang kita cuba masukkanlah kita cuba masuk SDG 7. Sebab kita tahu penyelidikannya banyak kepada SDG 7 ni. SDG 7 banyak sangat penyelidikannya. Kita nampak tadi kan. Dan kita nampak dia punya localization tu banyak kepada SDG 7. Tapi sayangnya data dia not available. Sebab kebanyakan researchnya adalah berbentuk kepada dia punya outputnya kepada community. Dia tak ada di dalam UTM sendiri. Contohnya micro hydro di dalam UTM kalau dapat wujudkan tu lagi bagus sebenarnya. Contoh micro hydro, solar, mungkin ada microgrid.
renewable energy sendiri. Okey, itu salah satu contoh. Okey, itu adalah SDG keseluruhan. Bermaksudnya kita punya prestasi dalam THE Impact Ranking yang data-data, itu yang kita mohon data tu kepada semua PTJ. Bila kita minta data tu tujuannya untuk kita masukkan dalam THE Impact Ranking. Terima kasih atas input. Seterusnya, Cik Nizam. Ini merupakan penerapan Greenleaf yang telah berlangsung, iaitu Greenleaf, tujuan Greenleaf adalah untuk menilai semua PTJ, termasuklah fakulti. Semua fakulti di UTM diwajibkan untuk menyertai. Harap-harap tengah mengisi ya. Kita ada beberapa hari saja lagi untuk mengisi. Sekarang dah 11 hari bulan. Pada 15 hari bulan ni adalah tarikh tutup kepada anugerah ataupun anugerah kelestarian yang menggunakan tool kita adalah Greenleaf. Tinggal lagi 11, 12, 13, 14, 15. 5 hari lagi tinggal untuk mengisi anugerah. Saya harap fakulti yang ada semua dapatlah mengisi anugerah. Tujuan anugerah adalah kita nak menggunakan data tersebut. Bila data tu kita dapat, di samping kita memberi penganugerahan kepada fakulti. Kerana bila tidak Greenleaf ke atas, bermaksud kalau majoriti semua PTJ 3 Greenleaf ke atas, bermaksud kita punya kampus kelestarian sangatlah memberangsangkan. Untuk fakulti, saya nak jelaskan di sini perbandingan antara tahun 2021 hingga 2020. Pada kali pertama, anugerah kelestarian bermula pada 2020. Pada 2021 adalah kali kedua. Dan 2022 merupakan kali ketiga kita menggunakan Greenleaf sebagai anugerah kelestarian. Kalau kita bandingkan pada pertama kali, untuk fakulti sekolah, Greenleaf keempat hanya satu saja PJ yang dapat. Greenleaf kedua ada 5, 1. Kalau dibandingkan pada tahun 2021, peningkatannya sangat ketara lah. Alhamdulillah. Ada 3 fakulti ataupun sekolah yang mendapat 4 Greenleaf. Alhamdulillah. Pada tahun ini, saya harapkan fakulti sekolah akan mengekalkan prestasi. Maksudnya, 3 Greenleaf ada 4 PTJ. Saya harap yang 3 Greenleaf akan naik kepada 4 Greenleaf. Yang berkedudukan 2 Greenleaf ada 3 PTJ akan naik kepada 4. Harapnya lah. Ini contohnya ya. Contoh, bising pula saya punya mic ni ya. Okey, ini adalah contoh fakulti di mana pada tahun 2021 berbanding dengan 2022 kita dapat lihat peningkatan dia. Peningkatan kepada Greenleaf dia menaik lah. Semuanya menaik. Alhamdulillah. Iaitu paling ketara adalah dari segi penyertaan. Daripada 9 fakulti, daripada 12, 9 yang menghantar pada tahun 2021. Pada 2020. Pada tahun 2021 ya, kita ada 12 fakulti ataupun sekolah, hanya 11. Maknanya ada satu fakulti yang tak hantar. Harap pada tahun ini fakulti tersebut rasa dapatlah menghantar. Mungkin ada wakil kot fakulti tersebut yang dapat menghantar. Iaitu kita nak 100% penyertaan. Dan untuk kita dapatkan peningkatan. Contohnya satu fakulti ini dapat 1 star. Harapnya satu ni akan naik lah. Tak adalah lagi 1 star ni. 2 star pun tak ada. Harap-harapnya semua 3 Greenleaf lah. Orang kata 3 star. Kan dapat peningkatan tu. Berwarna di dalam graf. Kita ada warna grey dan juga warna purple. Warna purple tu tahun lepas 2020. Warna grey tu 21. Kita nampak peningkatan peningkatan bagi 4 Greenleaf meningkat, 3 Greenleaf juga meningkat. Okey, ini merupakan poster hebahan Greenleaf pada tahun ini. Pada tahun ini. Tarikh tutup penyertaan kita telah muktamad pada 15 April jam 5 petang. Itu adalah tarikh tutup 15 April jam 5 petang. Harapnya sempatlah semua fakulti ya untuk mengisi. Saya harapkan 100% lah pada tahun ini. Berdoa sangatlah ni. Pada tahun lepas ada satu fakulti yang tidak hantar. Harapnya fakulti tersebut akan hantar lah.
Jadi kita masih menggunakan kategori yang sama, fakulti sekolah, pejabat, ICOE dan juga kolej kediaman. Profil yang dinilai ada peningkatan iaitu kita tambah kesejahteraan, elemen kesejahteraan yang ada 6 lah. Hadiah merupakan tempat pertama setiap kategori mendapat 1,000 dan juga trofi sijil. Tempat kedua menerima duit 500 dan juga sijil. Tempat ketiga menerima 300 dan juga sijil. Penghargaan ni pun kita terima. Penghargaan adalah 3 Greenleaf ke atas akan dapat dipanggil untuk menerima anugerah kelestarian. Akan menerima sijil lah. PTJ akan dipanggil lah dalam pada majlis Sijil Karisma tu nanti. Kalau ada 10, 10 lah. Kalau ada 12, 12 lah. Semua dapat. Tapi dengan syarat mestilah 3 Greenleaf ke atas. Itu boleh dapat kita dapat sijil penghargaan. Okey, harapnya dapatlah ya menghantar Greenleaf. Panduan Greenleaf 2022, panduannya ini adalah dia punya garis masa lah ataupun kita punya timeline untuk Greenleaf 2022 pada 8 Mac telah mengadakan taklimat, mengadakan semua PTJ yang dijemput untuk anugerah kelestarian. Pada 17 Mac, yang ini Greenleaf kita dibuka. 17 Mac dibuka. 15 April adalah penyertaan ditutup. Mesti make sure 15 April sebelum jam 5 petang laporan ataupun borang kena hantar. Macam mana nak hantarnya? Kena masuk ada laman web UTMCS. Kita ada borang berbentuk Google Form. Masukkan kita punya Excel di semua PTJ, masukkan dalam Google Form tersebut. 16 hingga 22 merupakan sesi penilaian. Maksudnya di sini kena ada taklimat penilaian lah nanti. Saya akan ada taklimat penilaian. Pada taklimat penilaian adalah juri lah. Kita akan melantik juri dan juri itu ada sesi taklimat lah. 16 hingga 22 Mei lebih kurang dalam sampai sebulan. Lebih pada sebulan lah. Untuk sesi panel menilai semua PTJ. Dan penilaian satu PTJ akan dinilai oleh 2 panel. Maksudnya panel akan melihat PTJ bergantung kepada Excel yang telah dihantar kan. Maksudnya satu PTJ ada 2. Ada 2 panel. Nanti kita akan bahagikanlah. Taklimat tu akan diadakan sebelum 16 April. Taklimat pada panel saya akan bagi taklimat pada panel. Bagaimana untuk menilai. Jangkaannya pada 14 April lah kepada panel penilai. Kemudian 20 Julai merupakan majlis Karisma. Bila selesainya panel menilai, pihak sekretariat iaitu UTMCS akan membuat akan melaksanakan sesi pelaporan lah. Sikit. Okay, kemudian kita akan ada fact sheet Greenleaf prestasi semua PTJ. Mungkin akan ada sijil penglibatan ataupun pengiktirafan kepada semua PTJ lah. Kita akan memberi untuk 3 Greenleaf ke atas nanti kita ataupun sijil penyertaan lah. Okey. Seterusnya adalah perancangan aktiviti pada 2022. Ini adalah merupakan apakah perancangan aktiviti kepada semua PTJ yang dijemput pada pagi ini. Hendaklah membuat perancangan. Yang ini merupakan cadangan perancangan bagi seksyen perkhidmatan, teknikal dan penyelenggaraan. Iaitu Jabatan Harta lah sebelum ni dipanggil. Kalau kita lihat daripada Spiderweb yang ni, SPTP dia berat kepada SDG 7. Nampak? Dia pakar kepada clean and renewable energy lah orang kata. Dia lebih berat kepada SDG 7. Banyak SDG 7 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 SDG 7. Maksudnya harapnya kita punya renewable energy kita meningkat lah dengan bantuan daripada SPTP tu.
Kena yang pertamanya bagaimana renewable energy wujud di dalam UTM, sama ada UTM KL, Pagoh dan juga di Johor lah. Yang pertamanya dari segi solar farm lah, kena fikirkan bagaimana nak mewujudkan solar farm ataupun rooftop solar. Setiap bangunan-bangunan yang baru ni dirancang, bangunan-bangunan baru cuba masukkan solar dalam bangunan yang baru. Itulah perancangan dia, kena ada. Okey, ini adalah cadangan daripada seksyen perkhidmatan, teknikal dan juga penyelenggaraan. Kat sini ada kempen single stream recycling berterusan ya. Aktiviti kompos dan sistem makanan juga berterusan daripada sepanjang tahun. Solar, ini sistem solar PV dijangka pada Jun 2022 ni solar PV dipasang, insyaAllah ya. Harapnya cepatlah kita gunakan solar PV ni. Penggantian lampu jalan kepada lampu LED. Ini semuanya kena ada rekod berapa biji lampu jalan yang telah digantikan. Yang seterusnya behavioral change. Ini sepanjang tahun. Projek penyumbatan air menaik taraf infrastruktur, sistem bekalan dan ini Januari hingga Mei. Penggantian sistem hawa dingin berpusat di IBD dan juga di KL pun ada penggantian sistem hawa dingin menggunakan yang tekstil tu. Yang itu pun penjimatan tenaga jugalah. Itu adalah Jun hingga Mac. Dan penggantian VR di Fakulti Sains. VRV ni adalah untuk menjimatkan tenaga elektrik lah. Januari hingga Oktober. Penggantian sistem list di PZ, IVAT dan juga PPRZ, PPZS dan juga FE. November hingga Januari 2023. Ini adalah perancangan bagi seksyen perkhidmatan, teknikal dan penyelenggaraan. Okey, seterusnya yang ini cadangan program fakulti dan juga sekolah. Banyak kita ada banyak kat sini. Dia melibatkan SD7, kempen jimat tenaga. Ini daripada AHIP JB. Ada gotong royong, bantuan prihatin AHIP, karnival sukan riang ria di AHIP. Ni karnival ni bila ni buat ni? Mungkin lepas raya lah kot. Gerak senam aerobik di AHIP. Dan kempen hijau SK, kempen 3R SK, kempen bebas plastik. Ni no single use plastik lah ni. SKA. Kempen kumpul minyak masak terpakai. Ni boleh buat di punya recycling center. Kumpul botol sanitize terpakai. Banyak sekarang ni. Botol sanitize banyak sangat dibuang. Dan juga penggunaannya meningkat lah. Berkali ganda. Kempen Geo Green Office SKA. Kempen amalan 5S SKA. Gotong royong SKA. Single use plastic audit. Low carbon lifestyle di SKBSK. Bring your own container program. Zon tanpa tong sampah. Zero waste campaign. Bring your trash home. Di recycling initiative. Ni semua kita semula. Mungkin tak ada yang buat tentang apa nama life health and well-being gotong royong and cleanliness campaign dan juga penjagaan toilet. Kena ada lah ya, penjagaan toilet. Kempen menukar pipe air yang leaking yang dah rosak. Cubalah Inculcate cost saving and management. Kita semula di SKE. Pengumpulan minyak masak terpakai. Banyak minyak masak terpakai ni dibuat. Agian baju raya terpakai. Ni pun bagus, satu inisiatif yang bagus. Program 1000 langkah. Ni berjalan. Mungkin berjalan, mungkin berbasikal. Okey, kempen single stream recycling. Ini juga sistem wind turbine kerjasama dengan penyelidik SKM. Wind turbine. Kalau buat ada wind turbine, saya perasan ada di fakulti SKE ada wind turbine di atas bumbung. Tu pun kena buat pelaporan lah juga. Yang paling penting dia ada data ni untuk dilaporkan. Windows solar charger, ni bagus juga inisiatif penyelidikan. Behavioral change, B40 food corner for student ni
untuk student, pelajar. Zumba for girls, ini untuk health and well-being. Sustainable talk series, ini banyak kepada talk series 1, talk series 2. Urban farming, fertigation and aquaponic, ini SKT anjurkan. Develop on living lab, renewable energy, microgrid at UTM Eco Park. Yang ni saya pun dengar cerita lah ni. Akan mewujudkan, kalau berjaya akan ada solar untuk Eco Park dan juga ada micro hydro. Micro hydro akan ada nanti kalau berjalan lancar. Jadi kita akan ada renewable energy lah di Eco Park. Ni kena boleh kita monitor lah dia punya inisiatif ni. Renewable Energy Eco Park, itu yang seperti yang saya sebutkan tadi oleh SKT dan juga terlibat di KL juga. Rainwater harvesting at Eco Park, ni pun ada rainwater harvesting. Bila berjadi nanti kita boleh dapat data lah. Siri kesejahteraan staf daripada SBP. Okey, kemudian seterusnya adalah di peringkat. Ini adalah cadangan program di fakulti tadi, dia banyak kepada SDG 12, ada 11. SDG 12 ada 11, SDG 11 ada 8. Ada 8 cadangan. Kemudian SDG 7 ada 5, SDG 3. Ini yang berat lah. Ya, dia fakulti berat kepada 12, 11, 7 dan 3. Mengikut spiderweb tu tadi. Okey. Seterusnya melibatkan bagaimana untuk visibilitykan program kita ini. Yang pertamanya bagaimana kita nak visibility adalah melalui poster-poster lah yang paling penting. Poster yang paling penting kalau nak visibility, kita kena pastikan program berimpak dan sinergi daripada adaptasi konsep Living Lab. Contohnya tadi renewable energy, dia daripada research Living Lab. Kemudian kena bangunkan, kena ada poster untuk kita sampaikan maklumat tentang Eco Park tu tadi. Renewable Energy at Eco Park. Itu kena ada poster dia. Kemudian yang kedua, masukkan logo ke dalam poster hebahan. Yang pertamanya, kalau ada logo UTMCS, just tepek je logo UTMCS kat situ. Dan juga yang paling penting, kena ada SDG yang sesuai. Itu logo SDG. Bulat tu je. Kita letak yang bulat tu. Itu logo, kita boleh Google SDG. Yang bulat tu. Dan juga kolaborasi antara PTJ. Masukkan. Yang kedua, masukkan logo-logo tersebut. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, pastikan poster media hebahan diluluskan oleh Oscar. Yang lepas kita siapkan, kita bagi kepada Oscar untuk dinilai. Kemudian sediakan write-up ringkas dan padat untuk hebahan menggunakan email, menggunakan shortmac, menggunakan website, Facebook, news, CTMKL, Telegram, Instagram, supaya data-data tersebut ni, data-data yang ada ni kita boleh access dan juga kita boleh lihat. Dia visible lah nanti kan. Dan yang keempat, tag kepada UTMCS dalam hebahan. UTMCS boleh membantu dalam hebahan. Bila dah siap poster tu semua, jangan lupa hashtag UTMCS, hashtag myson, CBHE, hashtag UTM myson, hashtag mysuncampus. Ataupun boleh minta bantuan UTMCS untuk buat hebahan visibility. UTMCS akan sedia membantu. Nombor 6, jika kolaborasi, pastikan perkongsian dari sosial media program organisasi tersebut dilaksanakan lah. Bila ada kita punya, jangan lupa letak kita punya collaborator, name collaborator dalam poster tersebut. Ini paling senang, logo sendiri, iaitu host, kemudian SDG, logo SDG, dan tepeklah logo UTMCS supaya dia memberi impact kepada kelestarian, dan juga logo collaborator. Nanti kita tunjukkanlah contoh-contoh logo. Okey, seterusnya. Ini adalah inisiatif mapping yang kita telah mapkan bergantung kepada localizing sustainable development goal in UTM. Kita ada Living Lab 1 sehinggalah Living Lab ke-8, iaitu Campus Biodiversity. Dia melibatkan SDG yang kita tertera. Kalau kita lihatkan daripada pecahan aktiviti mengikut kategori lab, Living Lab 2
kita tahu Living Lab 2 hanya 6% sebab kurang dia punya green office, iaitu data-datanya lah kurang. Tahun 2020 tiada aktiviti dijalankan di bawah kategori Living Lab 3 iaitu Energy Management, Living Lab 4 Biorecycling Center, Living Lab 5. Dia ada tapi kurang data tu diperolehi. Kita nak dapatkan data tu sangat limited. Jadi yang kita laporkan hanyalah Living Lab 1 20%, Living Lab 2 ada hanya 6%, Living Lab 6. Living Lab 6 adalah Green Community ada 27%, Living Lab 7 Sustainable Transport ada 20%, Living Lab 8 Campus Biodiversity ada 27%. Hanya 6% satu aktiviti kategori Living Lab 2. Ada aktiviti tapi ada satu saja dia punya aktiviti bagi green office. Rasa kita kena tingkatkan lagi lah untuk Living Lab 2. Okey, seterusnya ini merupakan Doktor, poster sorry. yang saya sebut. Saya. Doktor, sorry, Puan. yang slide tadi tu, Nah, yang Living Lab tu, Living Lab ni 2. sebenarnya report dia tu sepatutnya kena macam mana Okey, dia punya ni more Dia kepada punya reporting dia tu macam mana? reporting dia more kepada research, elemen research sedikit, iaitu kita ada survey, activities, dapatkan survey, data dan kita buat sedikit analisis dan ada dia punya result dia. Dia more kepada elemen-elemen research lah. Kita ada walaupun banyak tetapi dia punya data dia tu kurang Puan. Data yang kita dapatkan tu sangat limited. Jadi sebab saya rasa bawah UTM projek project rationalization tu yang tu ada few tau diorang buat. Ada banyak projek yang researcher kita buat. Dan ada data tahun pun. 2020. Mungkin itu 2021 tak Puan? Dia start 2020, 2021 pun dah ada. Sebab ada yang ongoing. Yang ini mungkin 2021 nanti kita akan dapat data ni insya-Allah. Data yang akan ada nanti. Jadinya data-data ni nanti Puan boleh sharekan nanti ya. Saya cuba dapatkan daripada Dr. Dalila ke Prof Dalila sebab dia yang ketua untuk projek tu. Nanti saya cuba communicate. Bagus. Sebab memang diorang ada buat few projects bawah tu, bawah elemen energy. Elemen energy ya. Baik Puan. Terima kasih Puan atas input. Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih. Pada mungkin banyak aktiviti cuma tidak dapat kami extract lah. Kami nak terima data tu. Seperti setiap kali kami minta data, itulah tujuannya untuk dapatkan, untuk mengisi ataupun untuk buat record pelaporan lah. Okey, seterusnya adalah poster-poster. Contoh poster yang ini adalah melibatkan poster iaitu paling penting mesti ada logo SDG. Kalau lihat semua ada logo SDG kan. Work at home, be productive ada logo SDG. Kemudian di bawah ni bawah paling kiri kalau kita lihat ada SDG tu sikit. Kemudian kiri lagi sebelah kanan sikit ada SDG. Seterusnya semua ada SDG logo dan juga UTMCS dan jangan lupa masukkan UTM dululah. Okay, UTM untuk bring your own cup, cup tu kita ada logo organized by UTMCS dan juga logo SDG yang anda nampak warna hijau ni logo SDG. Ada logo-logo SDG dan juga collaborator yang paling penting. Kalau kita lihat bring your own mug atau cup tu kena masukkan collaborator dan ada warna hijau tu adalah kita punya tagline ataupun hashtag. Hashtag kepada hashtag yang paling penting ataupun hashtag UTMCS lah. Okey. Kemudian ada lagi tak arrow? Okey, ni. Tu logo utama. Kementerian. Ni collaborator dengan kementerian UTM dan kita ada logo SDG dan kita ada dia punya hashtag UTM Sustainability Campus. Ni contoh-contoh poster lah untuk visibility. Paling penting untuk kita dapatkan data markah yang tinggi kena ada logo SDG. Masuk aja lah logo SDG tu. Okey, arrow lagi? Ada arrow lagi? Tahu tak ada?
Alright. Jadi ini saya kira adalah slide yang terakhir saya. Untuk sesi seterusnya mungkin kita boleh soal jawab kepada yang telah saya presentkan tadi berkaitan tentang pengenalan kepada UTMCS, fungsi UTMCS, pencapaian Greenleaf pada tahun 2020 2021 dan juga penerangan tentang Greenleaf pada tahun ini hendaklah dihantar sebelum ataupun pada 15 April, ini 5 hari lagi, dan juga moving forward 2022 perancangannya nanti, perancangan akan datang. Mungkin perancangan yang terbesar adalah pada tahun ini adalah kita kena letak poster yang paling penting adalah UTM 50 tahun. Itu paling penting, kena ada. Sekarang pada tahun ini UTM 50 tahun punya logo. Pastikan logo tu ada dan masukkan logo UTM Campus Sustainability dan juga masukkan logo SDG yang warna bulat tu lah. Kalau kita nak masukkan dia punya goal 1 hingga 17, kena boleh juga. Kalau nak buat tu boleh juga. Tapi paling ringkas adalah logo SDG warna bulat tu. Itu adalah saya punya Jayarawara pada sesi hari ini, pagi ini. Dan petang ni nanti akan melibatkan PTJ yang lain lah. Pun saya akan terangkan pada PTJ petang ni juga. Okay, ada soalan? Mungkin Dr. Sazwin nak tambah ataupun Madam Tan nak tambah dan juga Cik Nizam kalau ada apa-apa nak tambah pada sesi taklimat Doktor pagi nak ini. request boleh? Boleh. Kalau UTMCS boleh buatkan template untuk yang hebahan program tu, saya rasa macam lagi mudah kot, jadi kita tak tersilap dekat mana nak letak, kat corner mana, sebelah mana. Bagus juga idea tu Puan Zinda. Bagus Sebab juga. kadang-kadang kita letak kanan tapi tengok ada orang kat kiri, kat atas, kat bawah kan. Jadi Bagus. dia lebih seragam kot kalau ada template tu. Boleh saya Cadangan Terima kasih. yang bagus. Sama. Cik Nizam ada komen? yang tentang isu Puan Linda bangkitkan tadi tu, sebenarnya template tu sebenarnya dia tak ada template khas, tapi sebenarnya kita kena request ataupun kita kena berbincang dengan pihak Oscar untuk dari segi template, sebab mereka yang boleh mengesahkan template tu boleh diguna pakai atau tidak, sebab bukannya template tu datang daripada UTMCS. Cuma apa yang tadi kita bincangkan adalah apa-apa macam poin-poin yang penting yang UTMCS perlukan untuk di dalam poster hebahan yang berkaitan dengan sustainability lah. Right. Maksudnya yang paling penting Puan, kalau template tu yang paling penting kita buat dulu, kemudian letakkan logo-logo yang berkaitan, susunan dia mungkin mengikut kepada susunan yang kita kendaki, kemudian kita dapatkan pandangan daripada Oscar lah kot. Boleh ya? Boleh? Okay. Ada lagi soalan? Terima kasih Encik Nizam atas pencerahan tersebut. Kita ada 20 partisipan dan then tinggal 19. Jadi kalau tidak ada apa-apa, bagi saya tujuan dia adalah itu, jelas matlamat apa UTMCS nak, dan harap daripada PTJ jelaslah tentang UTMCS, pencapaian Greenleaf, tujuan Greenleaf dilaksanakan adalah untuk dapatkan data dan juga untuk proses anugerah kelestarian, dan juga kita bergerak ke arah moving forward 2022 untuk tahun ini. Jangan jika tidak ada apa-apa lagi, saya harap sesi kali ini mendapat manfaat lah, mendapat lebih jelas apa dia UTMCS, dan sesi yang sama juga akan dilaksanakan pada petang ini dengan PTJ yang lain. Jadi kalau tiada apa-apa, saya tangguhkan dulu sesi Jayarawara pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Subhanallah.